Bukan lampu. Masya Allah. Dah macam mana ni? Kita mula ke? Live pun ada orang tengok ni. Kita mula InsyaAllah. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, seperti yang diwar-warkan agak kelewatan war-warnya, namun alhamdulillah ala kullil hal kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengikuti pembelajaran salat tadabbur surah Yasin S3. S3 tu maknanya siri 3. Jadi dalam ringkasan nanti saya akan nyatakan Tasya lah ringkasan dia. Tasya tu maknanya tadabbur surah Yasin. S3 tu adalah siri yang ketiga. Siri 3 tu bermakna ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kalau yang keempat, kita namakan dia siri yang keempat. Yang ketiga ni, pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung lagi beberapa ayat yang terkandung dalam surah Yasin, yang mana tema kita masih lagi berkisar tentang ar-risalah, berkisar tentang kerasulan. Kita belum lagi cerita tentang al-ilahiyat, ketuhanan, belum masuk lagi cerita tentang kebangkitan. InsyaAllah sampai pada waktunya nanti dengan izin Allah, kita akan masuk tema-tema ketuhanan dan kebangkitan. Jadi saya harap semua orang kena sabar. Belajar Quran ni dia kena kuat sabar. Kena banyakkan bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada penonton yang tengok secara langsung, jika ada sebarang komen ataupun tak nampak nota, suara tak dengar dan apa saja, sila berikan komen anda. Semoga kita dapat belajar dengan baik, kita dapat belajar dengan mudah, dan Allah berikan kita kefahaman untuk kita memahami ayat-ayat yang terkandung dalam surah Yasin. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa ayat. Tapi sebelum tu, sebab kita berpisah agak 2 minggu, jadi kalau pembelajarannya agak jauh, jadi kita bimbang dengan kemelayuan kita ni menyebabkan kita mudah lupa kan. Tapi Muslim insya-Allah dia kuat ingatan tu. Jadi saya sebut dulu pada kuliah yang lepas, iaitu pada 2 minggu lepas kan, kita telah belajar untuk pertemuan kedua, kita telah pun mempelajari tentang ayat yang pertama di dalam surah Yasin, iaitu ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Sin. So kita telah ulas pada ayat nombor 1. Kemudian alhamdulillah pada 2 minggu lepas, iaitu pertemuan kita solat tadabbur yang lalu, kita telah pun sampai kepada ayat yang kedua, iaitu ayat yang berbunyi wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Maka ayat yang pertama ni kita telah ulas pada kuliah yang lalu, kenapa Allah memulakan surah Yasin dengan huruf-huruf abjad. Telah kita terang pada kuliah yang lalu. Jadi kalau siapa yang dia tak mengikut slot yang lalu, dia boleh rujuk dalam nota, dia boleh rujuk dalam rakaman video yang telah pun disediakan oleh pihak tim TC lah. Boleh tengok balik semula. Kemudian pada ayat yang kedua pada kuliah yang lalu telah kita ulas tentang kaedah sumpah. Di dalam ayat yang kedua Allah menggunakan huruf waw. Kemudian kita sebutkan juga tentang sifat Al-Quran, iaitu dia adalah Al-Hakim. Allah memuji Quran dengan Allah kata Quran tu Hakim, kata Allah. Maka untuk konsep sumpah telah kita jelaskan dalam kuliah yang lalu, apakah faedah-faedah sumpah, apakah kaedah-kaedah Allah bersumpah. InsyaAllah pada malam ini topik pembelajaran kita untuk siri yang ketiga, kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ketiga, yang mana ayatnya berbunyi innaka laminal mursalin. Inna, sesungguhnya, ka adalah engkau, iaitu Muhammad, la, benar-benar, minal, daripada al-mursalin, rasul-rasul yang telah pun diutuskan. InsyaAllah nanti kita akan bincang sekejap lagi ayat nombor 3 ni kan. Dan yang berikutnya, semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita, Allah bantu kita pada malam ni, kita akan masuk kepada ayat yang keempat, yang mana ayat keempat ni berbunyi ala siratim mustaqim. Ala, yang berada di atas, sirat iaitu jalan, mustaqim yang lurus. Maknanya ayat 3 dengan ayat 4 ini adalah memberi cerita tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita belajar ayat nombor 3, kita dah belajar ayat nombor 4, nanti kita akan masuk kepada satu kaedah, iaitu kita akan masuk kepada pembinaan soalan-soalan tadabbur. Dia panggil ringkasannya adalah SST lah, soalan-soalan tadabbur. Lepas kita belajar soalan-soalan tadabbur, bagi setiap ayat ni kita akan masuk pula kepada tindakan selepas tadabbur. Ringkasannya adalah TST. Bukan GST. TST. Dia panggil tindakan selepas tadabbur. Dan tindakan selepas tadabbur ni lah merupakan part yang sangat penting sekali. Kan, betul tak? Kita datang jauh nak belajar, kita dengar waktu, kita gunakan waktu untuk belajar tadabbur. Yang paling penting adalah apakah tindakan yang boleh kita ambil setelah kita masuk dalam kelas tadabbur, setelah kita dengar kelas berkenaan dengan tadabbur Al-Quran. Okay. Tetapi saya pernah sebut sebelum ini, untuk belajar tadabbur ni dia punya level dia, marhalahnya lebih tinggi sikit pada tafsir. Kan? Untuk belajar tadabbur, dia punya syarat paling utama sekali, kena faham dulu ayat tu cerita pasal apa, ayat tu berkenaan dengan apa. Maknanya nak faham ayat, secara tak langsung kita kena faham apa? Kita kena guna ilmu apa? Ilmu pentafsiran ayat. Jadi kelas yang 2 minggu lepas kan, kita dah belajar ayat 1 kan, kita dah belajar ayat nombor 2, tetapi kita belum lagi membina soalan-soalan tadabbur. Kita belum lagi bincang tentang ayat ni, apa tindakan yang boleh saya ambil selepas tadabbur. Kita belum masuk lagi, kerana kita hanya baru masuk kepada proses memahami ayat tu maknanya apa. Kalau tak faham ayat, macam mana nak tadabbur? Kan? Nanti kalau dia tadabbur, dia akan tadabbur perkara yang salah. Allah maksudkan begini, dia maksudkan begini.
Oleh kerana itulah kita melalui dulu proses pentafsiran ayat. Dan insya-Allah malam ni kita akan tafsirkan dulu ayat nombor 3, innaka laminal mursalin, dan kita akan tafsirkan ayat nombor 4, ala siratim mustaqim. Dah siap kita tafsirkan ayat, semua dah jelas, semua dah faham dah tak sabar-sabar nak bina soalan tadabbur tu. Kita akan ulang balik ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Kemudian setiap ayat by ayat tu kita akan bina soalan-soalan tadabbur. Kemudian kita akan bincang apakah tindakan yang boleh saya dan tuan-tuan semua mengambil penambahbaikan setelah kita buat sesi tadabbur. Maknanya nanti setelah soalan tu kita bina, kita tanya diri kita semua, kita akan dapati mungkin ada jurang dengan soalan yang kita bina tu. Dia ada gaps, kan? Daripada jurang itulah sebenarnya kita akan buat tindakan. Kalau kita ni dah memang orang yang baik, seperti ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 contoh, maka kita cari jalan tindakan apa yang boleh saya buat lebih baik pada tu. Tetapi setelah kita melalui proses tadabbur ni, kita renung ayat tu, kita kaitkan dengan diri kita, kita dapati subhanallah, dia punya jurang dia tu dengan ayat yang Allah maksudkan tu macam jauh sangat. Maka tindakan selepas tadabbur, kita akan menyenaraikan apakah yang boleh kita buat daripada kita kurang baik kepada menjadi baik. Itulah sebenarnya tujuan utama yang boleh kita capai dalam solat tadabbur. Ada apa-apa soalan? Boleh saya teruskan? Penonton-penonton yang tengok secara live pun boleh bagi komen, insya-Allah. Jelas suara saya jelas? Nampak muka saya yang gelap ni? Nota nampak? Nampak, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan ada nota tak? Ada nota? Tak ada, tak ambil nota pada Telegram TC? Tak ada ya? Tak apa tuan-tuan, tak apa. Tak ada nota tak apa. Boleh tengok di hadapan. Okey. Nampak dah kaedah dia? Setuju dengan kaedah ini? Tuan-tuan ni serius je. Kenapa? Pasal esok nak kerja. Dia panggil apa? Morning blues Tapi alhamdulillah, orang belajar Quran ni sebenarnya dia akan sentiasa ceria. Bagilah hari apa pun, Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, sampai Ahad, dia sentiasa ceria kerana dia bersama dengan nur, iaitu cahaya Al-Quranul Karim. Jadi yang sedih-sedih lah, senyum sikit, risaulah sayanya. Okey, insya-Allah. Baik, kita masuk kepada ayat nombor 3 dulu ya. Nanti saya akan ulang untuk sesi tadabbur. Saya harap tuan-tuan boleh ikut dengan kaedah yang ingin saya bawa dalam solat tadabbur ni. Mungkin saya berbeza sedikit dengan ustaz-ustaz yang lain bagi penyampaian-penyampaian di solat tadabbur di sini. Mungkin saya harap perbezaan itu tidak menyukarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk belajarlah. Ikut kaedah tersendirilah. Okey, kita masuk dulu ayat nombor 3. Kita bacakan dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka laminal mursalin. Sedap suaranya kan? Masya Allah. Dah makan ke belum ni? Belum, patutlah ya. Kalau makan lagi sedap. Okey, tak apa. Paling penting makna dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata pada ayat nombor 3 ni, sebenarnya ayat nombor 2 ingat lagi tak? Allah menegaskan menggunakan kaedah apa? Allah guna kaedah sumpah. Tapi Allah tak cukup dengan dia bersumpah dengan Quran Al-Hakim tu. Allah menegaskan sekali lagi dengan menggunakan huruf inna. Tak cukup dengan huruf inna, Allah tegaskan buat kali yang ketiga menggunakan huruf lam. Sebab tu dia ada ayat, sesungguhnya la benar-benar.
Allah kata apa? Inna sesungguhnya engkau Muhammad la benar-benar minal daripada al-mursalin, rasul-rasul yang telah diutuskan. Okey, ayat ni faham begini. Allah kata, Muhammad, kau ni sebenarnya rasul macam rasul-rasul sebelum ni. Maknanya Allah kata, Muhammad, kau ni juga adalah rasul. Macam mana Isa rasul, macam mana Musa tu jadi rasul. Engkau salah seorang daripada rasul tu. Tetapi Allah tidak sekadar menyatakan dengan kenyataan yang biasa, tetapi Allah terpaksa menggunakan penegasan inna dan la, benar-benar. Okey. Dalam Quran, kadang-kadang Allah tidak menggunakan sebarang huruf penegasan. Kadang-kadang Allah guna sumpah saja. Kadang-kadang Allah terpaksa menggunakan huruf sumpah, huruf inna, huruf la. Kenapa? Kerana konteks khitab, iaitu orang yang sedang dibicarakan tu sebenarnya apabila mereka menafikan, apabila mereka menolak, maka Quran akan tolak balik pandangan itu dengan mendatangkan penegasan. Jadi kalau orang yang baru belajar, baru kenal Islam, maka ayat tu dia tak akan menegaskan. Dia akan datang ayat yang tanpa menggunakan huruf penegasan taukid. Sebab tu Quran ni bijak. Ingat tak saya sebut pada kuliah yang lalu? Quran ini hakim. Ada tempat gunakan penegasan, ada tempat tak perlu menggunakan penegasan. Okey, nak tahu jawapan dia? Dan kerana dalam surah Yasin ni Allah cuma bagi tahu fakta, sesungguhnya Nabi Muhammad ini dia betul-betul rasul. Kenapa guna penegasan? Baik. Teknik yang paling baik, kaedah yang paling baik kalau nak faham sesuatu ayat utama, kita mesti kena rujuk pada mana-mana ayat yang terdapat dalam surah-surah yang lain. Okey, maksudnya begini. Dalam surat Tadabbur ni, tuan-tuan yang baru datang ataupun baru ikut, tuan-tuan jangan rasa macam agak pelik, sebab walaupun tajuk kita surah Yasin, tapi kenapa ustaz ambil ayat surah lain? Kenapa pilih ayat surah lain sedangkan kita bincang tentang surah Yasin? Okay, jawapannya adalah untuk mendapatkan pentafsiran yang tepat, maka kaedah yang paling terbaik adalah mentafsirkan satu ayat dengan ayat Quran yang lain. Kena ingat yang tu. Okey, ada tak ayat Quran yang lain ustaz yang menceritakan tentang rasul yang dinafikan? Okey, ada. Tengok di hadapan tu, iaitu surah Ar-Ra'd ayat nombor 43, surah nombor 13. Kan? Jadi surah Ar-Ra'd ni dia membantu kepada kita memberikan jawapan. Oh, rupa-rupanya sebab itulah Allah menggunakan sumpah. Oh, sebab itulah Allah menggunakan huruf inna, Allah menggunakan huruf la. Kerana tengok surah Ar-Ra'd ayat 43. Contohnya Allah mengatakan apa? Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang yang kafir tu mereka berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Kan? Apabila ada orang menafikan Muhammad ni bukan rasul, jadi macam mana kita nak bagi jawapan? Apabila menafikan, maka kita kena bagi jawapan untuk menolak penafian tu. Tetapi Allah menolak penafian itu bukan sekadar menyatakan Muhammad itu minal mursalin, tapi Allah menggunakan huruf inna dan juga la. Ini bermakna Nabi Muhammad tu betul-betul rasul lah. Betul-betul rasul lah. Apa makna rasul? Utusan. Lagi kita nak terjemah apa rasul? Malaikat rasul tak? Malaikat rasul tak? Senyum, tak perlu kata apa-apa. Malaikat pun rasul juga. Cuma rasul Allah di langit adalah malaikah. Rasul Allah di muka bumi adalah para nabi. Rasul ni adalah, kita terjemahkan dia sebagai pesuruh Tuhan. Tuhan sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, so Nabi ni disuruh untuk menyampaikan semula.
Sebab itu para rasul dia bukan dipilih di kalangan orang-orang yang biasa. Dia ada keistimewaan dia. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pihak-pihak yang mengatakan Muhammad ini bukan rasul. Oleh yang demikian, Allah menggunakan huruf inna dan la. Okey. Kalau kita tengok kepada ayat ini, ayat nombor 3 tadi, Allah kata apa? Kata para ulama tafsir, dalam ayat 3 ni terdapat lebih daripada satu penegasan taukid, iaitu inna dan juga huruf lam. Ini kerana pihak mukhatab, iaitu yang dibicarakan adalah orang yang ingkar, orang yang menolak dan orang yang tidak percaya kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dah faham ayat ni? Kita tambah satu lagi ayat yang ada kaitan dengan menafikan. Okey, cuba rujuk surah Yunus ayat nombor 2, surah yang ke-10. Tengok Allah kata apa? Akana linnasi ajaba an awhayna ila rajulin minhum. Patutkah bagi manusia yang ingkar itu merasa ajaib, hairan, disebabkan kami mewahyukan kepada seorang lelaki daripada kalangan mereka sendiri. Orang dulu ni dia tak percaya, betul ke Muhammad ni rasul? Kenapa dia macam kita? Kenapa tak macam malaikat? Jadi Allah kata, tak sepatutnya manusia itu rasa hairan kami nak hantar rasul di kalangan manusia. Okey. So ayat surah Ar-Ra'd tadi tu, ayat 43 dan surah Yunus ayat nombor 2 memberi jawapan kepada kita semua kenapa Allah menggunakan penegasan pada ayat nombor 3 tu. Lepas ni teknik ni boleh guna dalam kehidupan. Kalau orang tak percaya, kita guna kaedah apa? Penegasanlah. Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Okey. Kalaulah ustaz tu macam tak percaya je, nampak macam kami tak faham ke ustaz, maka kita menegaskan. Macam mana nak kata? Sesungguhnya kami betul-betul faham. Betul tak? Faham ke tak faham ni? Sesungguhnya kami betul-betul faham. Jadi kalau ada orang yang dia tak percaya, dia nak menafikan kefahaman, sebab tengok muka kadang susah juga. Diam ni faham ke tak faham? Senyum ni kenapa? Termenung letak tangannya di dagu ni kenapa? Jadi kalau orang rasa dia tak percaya, maka gunakan kaedah penegasan. Okey, boleh nampak? Boleh faham tak? Dapat tak maklumat di sini untuk ayat ketiga? Okey, ada soalan nak tanya? Okey, saya tambah sikit maklumat. Istimewanya Nabi SAW ni, itu bukan sabda Nabi sebenarnya, bukan sabda Nabi, tetapi dalam ayat ni kata Al-Imam An-Naqash, ini saya ambil dalam tafsir Al-Qurtubi. Dia kata, Al-Imam Al-Qurtubi kata, An-Naqash berkata, Allah Ta'ala tidak pernah bersumpah tentang kerasulan kepada mana-mana para nabinya di dalam Al-Quran, melainkan Allah bersumpah tentang Muhammad. Faham tak maksudnya? Maknanya penegasan yang Allah bagi itu terpaksa guna sumpah wal Quranul Hakim, kemudian guna inna, guna lam. Ni tak pernah Allah guna teknik yang sama kepada para nabi yang lain, melainkan kepada Nabi SAW. Maknanya Nabi Muhammad, kita umat Nabi ni, Rasul kita ni memang tak boleh nak dinafikan. Dia memang betul-betul Rasul. Begitu. Okey, kita belajar dulu ibrah ayat sebelum kita bina soalan-soalan tadabbur dengan tindakan selepas tadabbur. Kita faham di sini apa kita belajar. Alhamdulillah, setakat ini kita telah pun dapat mengambil pengajaran teladan. Dia adalah pengajarannya adalah kita dapat satu keputusan tentang Rasul ni, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia memang betul-betul Rasul. Macam mana tahu itu? Macam mana kita boleh tahu kaedah itu? Iaitu melalui kaedah at-ta'kid. Nombor 2, apabila Allah dah menegaskan, maka sesiapa yang tak percaya Muhammad ini adalah Rasul, dia adalah utusan Allah, dia adalah duta Allah, maka dia boleh dihukum sebagai kafir.
Sebab tu ada orang dia tak percaya hadis Nabi, dia hanya rujuk Al-Quran. Tak boleh, sebab kan tadi Allah kata apa? Muhammad ni betul-betul Rasul. Maknanya kalau dia tolak hadis-hadis Nabi yang sahih, bermakna dia akan menolak siapa? Dia akan menolak kenyataan Allah tu yang menegaskan, kan? Allah guna sumpah, Allah guna huruf inna, Allah guna huruf lam. Tetapi kalau ada orang tolak Nabi, menolak hadis-hadis Nabi yang sahih, dia boleh dijatuhkan sebagai hukum kafir. Dan yang ketiga kita belajar, alhamdulillah pada malam ni, rupa-rupanya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja seorang rasul, sebenarnya ada lagi rasul-rasul yang lain. Okey, dah dapat dah dia punya maklumat tu. Okey, saya akan pergi pada soalan-soalan tadabbur. Saya akan masuk nanti ke kemudian. Ke nak masuk terus? Tapi nanti kita ambil yang belakang lah. Part yang last kan kita masuk dalam tadabbur. Kita pergi dulu kepada ayat yang ke-4. Ayat nombor 3 dah faham dah? Pakcik faham, Pakcik? Pakcik faham makcik-makcik faham tak? Kakak-kakak faham? Ya. Ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Tak perlu terkejar-kejar, tapi kita faham. Paling penting faham. Penonton-penonton yang tengok secara langsung tu, kalau ada soalan bolehlah tanya. Okey, kita masuk ayat nombor 4, boleh? Ayat nombor 4 ni, setelah Allah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia seorang rasul, Allah kata rasul yang aku utus tu, dia ini berada di atas jalan yang lurus. Okey, kita baca ayat nombor 4 ni, ya. Ala siratim mustaqim. Ala sirat, yang berada di atas jalan mustaqim, yang lurus. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikut ni, kan, yang kita sayang dia, yang kita beriman dengan dia, dia sebenarnya bukan sekadar rasul, tetapi dia sebenarnya juga berada di atas jalan yang lurus. Okey, apa makna jalan yang lurus? Kita akan berikan tafsiran ayat dulu. Okey, jalan yang lurus ni, sebelum ni mungkin kita pernah belajar dengan Dr. Azrul. Nanti tengok balik rakaman suratul Fatihah tu, ada sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Dr. Azrul dia ada berikan ulasan tentang apa makna jalan yang lurus tu. Jadi hari ini saya tak akan ulas panjang lebar tentang maksud siratal mustaqim tu apa. Cuma yang boleh kita berikan penumpuan, jalan yang lurus itu sebenarnya hanyalah satu. Dia bukan dua, dia bukan tiga, dia bukan empat, hanya satu saja. Sebab tu Allah kata sirat. Okey, apa makna jalan yang lurus itu juga? Jalan yang lurus ini hanya satu. Contohnya, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Okey, ini dalam lafaz bahasa Arab lah. Sebab kadang-kadang ada yang ikut keluar kita ni, kadang dia suka lagi bahasa Arab tu. Kalau dia tengok ada satu kes, ada satu kisah, Nabi dia pandai melukis. Pernah belajar tak lukisan-lukisan Nabi? Pernah tengok? Tak pernah tengok? Ni lukisan Nabi. Gambar apa tu? Daun ke? Bukan. Nabi buat satu garisan panjang. Nampak tak garisan panjang ni? Nampak garisan panjang? Ini adalah jalan yang lurus. Nabi lukis. Yang belah sini ni, kiri kanan ni adalah jalan kesesatan. Okey, nak tahu dia, kita baca dulu hadis ni. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia buat satu garis lurus dengan tangannya untuk kami. Nabi lukislah. Kemudian Nabi bersabda, yang panjang tadi kan, Nabi kata apa? Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi membuat lagi beberapa garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Nabi bersabda, yang kanan dan kiri inilah jalan-jalan bercerai-berai. Pada setiap jalannya ada syaitan yang mengajak pergi kepada jalan kiri dan kanan tu.
Kemudian Nabi SAW dia membaca satu ayat yang menunjukkan jalan lurus ni satu je. Jalan yang bawa kita pada kesesatan ni banyak. Nabi baca ayat ini. Ni gambar dapat ya. Lepas Nabi lukis ni, kiri kanan ni, Nabi baca ayat ni. Perhatikan baik-baik ayat ni, saya bacakan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Kan lepas Nabi buat garis kiri kanan tadi tu, Nabi pun baca ayat ni, surah Al-An'am ayat 153. Allah kata apa? Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, iaitu jalan yang satu tadi tu. Maka hendaklah kamu ikut jalan tu. Lepas tu jalan yang kiri kanan tu, janganlah kamu ikut jalan-jalan, maknanya kiri dan kanan tu. Siapa ikut yang jalan kiri dan kanan yang Nabi lukis tu kan? Kerana jalan-jalan itu memisahkan kamu dari jalan Allah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey, boleh faham tak ayat ni? Maknanya Allah beritahu jalan lurus tu satu ke dua? Satu. Allah kata ikut jalan tu. Lepas tu Allah kata jangan ikut jalan-jalan lain. Betul tak? Okey, persoalan sekarang, bagaimana kita nak tahu jalan yang kita lalui dalam hidup kita tu jalan yang lurus? Macam mana kita nak tahu kita tak ikut jalan kiri dan kanan yang jalan yang ada syaitan-syaitan yang akan mengajak kepadanya? Macam mana kita nak tahu? Kita kena ikut siapa? Ikut pandangan siapa? Ikut Rasul lah. Sebab surah Yasin kata apa? Ala siratim mustaqim. Baik, tengok gambar ni baik-baik. Jalan lurus tu satu je, jalan lurus. Ini ke kiri dan ke kanan ni adalah kumpulan-kumpulan yang tidak membawa kita kepada jalan yang lurus. Contoh, ada yang mengajak kepada kesyiah, ada mengajak kepada sekularisme, ada mengajak kepada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Liberal, Murji'ah dan macam-macam. Tapi jalan lurus hanya satu. Maknanya kalau kita duduk di atas jalan tu, kalau kiri kanan kita ada tebing, kan, ada longkang, jangan sekali-kali keluar daripada jalan lurus tu. Mesti lurus, duduk di atas dia punya line-line dia tu. Jangan pergi ke kanan. Kalau kamu pergi ke kanan, kamu akan jatuh ke dalam tebing. Kalau kamu masuk pula ke kiri, kamu akan jatuh ke dalam gaung. Jadi duduk di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham jalan yang lurus tu? Okey. Jalan yang lurus ni juga sebenarnya, kalau dikatakan jalan yang lurus, mudah je. Jalan yang lurus mesti jalan yang bawa kita kepada destinasi. Kalau tak bawa kita kepada destinasi, dia tidak dinamakan jalan yang lurus. Kan? Jalan yang lurus jalan bawa kepada destinasi. Destinasinya apa? Menuju kepada keredaan Allah. Allah bagi syurga. Okey, boleh faham tak jalan yang lurus ni? Okey. Okay, ada soalan nak tanya, faham tak? Gambar ni faham tak? Jangan tengok gambar tu atas je lah maksud dia. Okey, saya akan buktikan di dalam Quran menunjukkan bahawa jalan yang lurus tu bawa kepada destinasi, bawa kepada kerajaan Allah. Kita rujuk dalam surah yang berikut ini. Ya, ada satu surah dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahawa wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat 53, iaitu jalan Allah. Maknanya sebenarnya jalan Allah ni juga sebenarnya adalah jalan siratal mustaqim. Maknanya mudah je begini. Siapa yang ikut Nabi, bermakna dia ikut jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi SAW ni,
dia akan bawa kita kepada destinasi. Destinasi itulah sebenarnya menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ada faham tak ayat ni? Saya nak terangkan lagi tentang kerasulan, sebab tema kita berkenaan dengan kerasulan. Sebab kerasulan ni sangat penting. Dia merupakan salah satu daripada 3 tema dalam surah Yasin. Baik. Saya akan buktikan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau belajar Quran, kalau belajar tafsir, jangan tak rujuk hadis Nabi. Kalau tuan hanya rujuk ayat-ayat Quran saja, tuan susah nak ulas, tuan nak dapatkan maklumat panjang payah. Rujuklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata apa kepada kita? Okey, Nabi kata apa? Ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Nabi kata apa? Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kamu pergi ke syurga dan menjauhkan kamu daripada neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kamu. Siapa yang jelaskan tu? Rasul. Nabi kata apa? Nabi kata, tak ada benda pun yang dekat dunia ni yang bawa kamu ke syurga, dan tak ada perkara yang akan menyebabkan kamu masuk dalam api neraka. Semuanya telah dijelaskan kepada kamu. Maknanya, kalau nak masuk syurga, kalau nak jauh pada api neraka, kena rujuk siapa? Kena rujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siapa menafikan Muhammad ni bukan Rasul, bermakna dia tak akan dapat jalan macam mana nak pergi ke syurga dan macam mana nak jauh daripada api neraka. Sebab jalan lurus Nabi, jalan yang membawa kita pergi ke syurga, jalan lurus Nabi adalah jalan yang menjauhkan kita daripada masuk ke dalam api neraka. Hadis ni dia sahih. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, nombor hadis dia 1647. 1647. Okey, nombor hadis dia. Okey, saya ambil satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarukumullahu bihi illa waqad amartukum bih, wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu." Nabi kata, tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun, tak ada sedikit pun apa-apa yang telah Allah perintah kepada kamu, melainkan sesungguhnya telah aku perintahkan kepada kamu. Faham dulu hadis ni? Faham baik-baik hadis ni? Maknanya Nabi ada sembunyi-sembunyi tak? Tak ada. Sebab tu salah satu sifat wajib Nabi apa? Salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Maknanya kalau Allah kata Muhammad begini, Nabi akan sampaikan. Lepas tu Nabi mengatakan apa lagi? Dan tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun, apa-apa yang telah Allah larang kepada kamu daripada melakukannya, melainkan sesungguhnya telah aku larang kamu daripada mengerjakannya. Faham tak hadis ni? Nabi kata apa? Yang Allah larang kamu buat, aku telah jelaskan. Apa yang Allah perintah kepada kamu telah pun aku jelaskan, kata Nabi. Tak ada sedikit pun yang tertinggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa nak pergi kepada Allah redha dia, mesti buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Tapi macam mana ustaz, kami nak tahu Allah suruh, kami nak tahu Allah larang? Jadi salah satu kaedah dia adalah rujuklah kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah dan juga riwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Okey. Satu lagi hadis boleh? Ni bunyi apa tu? Bunyi guru Tak apa, perlahan. Hujan nak turun, rahmat Allah nak turun. Okey, saya sokong dengan hadis yang ketiga. Tuan-tuan tahu tak Nabi dengan kita ni sebagai apa? Apa hubungan Nabi dengan kita? Macam mana cara Nabi dengan kita tu? Nabi kata apa? Innama ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum.
Nabi kata, sesungguhnya aku ini kepada kamu sebagai bapa yang mengajar kepada kamu. Nabi kata apa? Aku ni macam bapa kamu, tak kata Nabi. Bapa kamu ni maknanya apa? Nabi kata, aku tak pernah tak ajar kamu benda yang Allah tak suruh. Nabi ajar semua dah. Hadis ni adalah hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis yang ke-8. Baik. Apa pengajaran ayat yang keempat yang boleh kita ambil, tuan-tuan dan puan-puan? Nombor 1. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang lurus. Kalau Nabi suruh buat sesuatu, buatlah. Jangan soalkan dah. Patut buat ke? Logik ke? Munasabah ke? Bawa manfaat ke? Tak perlu tanya. Sebab dia akan bawa kepada jalan yang lurus. Yang kedua, sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah jalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tanya, Ustaz, jalan lurus tu apa Ustaz? Saya fahamlah, bawa kepada kerajaan Allah. Contoh dia apa? Contohnya adalah salah satunya tidak mensyirikkan Allah. Nak tahu jawapan dia? Dalam surah Yasin tu ada jawapan yang ni. Ayat mana? Wa ani'buduni, sambung, hadza siratum mustaqim. Ni ayat dia, ayat yang kita sebut tadi, siratum mustaqim. Ayat nombor apa ni? 61. Rupa-rupanya ayat nombor 4 diterangkan dengan ayat nombor 61 dalam surah yang sama. Rupa-rupanya salah satu jalan yang lurus yang paling utama adalah tidak mensyirikkan Allah. Itu yang Allah kata, wa ani'buduni, dan aku perintahkan kamu semua, wa ani'buduni, hendaklah kamu menyembah aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Okey. Risau juga kan bunyi-bunyi ni? Bunyi guru ni, hujan nak turun. Baik, saya masuk sikit dengan topik yang terakhir. Selepas ni kita akan bina soalan tadabbur dengan tindakan seperti tadabbur. Kita belajar sampai 4 ayat je hari ni, cukup. Jangan banyak-banyak sangat ayat. Ya, okey. Di sini kita belajar. Allah pesan, siapa nak pergi syurga, siapa nak Allah jauhkan daripada neraka, dia kena ikut Nabi SAW. Macam mana kaedah dia? Baik, ada beberapa cara nak beriman kepada Rasulullah SAW. Nombor 1, subhanallah. Baik, nombor 1, dia mestilah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa yang Nabi sampaikan. Contoh, Nabi kata, malam tadi aku telah diisrakan daripada Masjidil Haram ni. Aku pergi Palestin malam tadi. Kemudian aku turun malam yang sama. Kalau kita duduk pada zaman Nabi tu, kita akan buat apa? Logik ke tak logik? Cara beriman kepada Nabi, nombor 1 apa? Benarkan apa sahaja yang Nabi sampaikan. Jangan tanya banyak dalam bab tu. Tapi ramai orang, dia macam tak setuju dengan hadis Nabi tu. Dia macam tak percaya. Dia perintahkan, Nabi perintah, kita kena buat apa? Taat apa saja yang diperintahkan. Baik, dah dapat? Okey, dalil dia apa? Rujuk surah Al-Ahzab ayat 71 surah 33. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai kejayaan yang besar. Taat apa? Taat Rasul. Taat siapa lagi? Taat Allah, taat Rasul. Yang ketiga, dengan Nabi nak kena buat apa? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah.
Apa jua yang dilarang kamu lakukan, maka patuhilah larangannya. Kau tanya, kita kena ikut semua ke Ustaz? Nabi suruh kita kena tinggalkan semua ke Nabi larang? Ya, kalau kau nak pergi kepada destinasi, nak pergi kepada syurga, nak pergi kepada kerajaan Allah, ikut jalan tu. Jalan siapa? Jalan Nabi. Macam ni ikut jalan Nabi, kau jangan ke kanan, kau jangan ke kiri, kau jangan tak buat apa yang Allah Nabi suruh, jangan tinggalkan apa yang Nabi suruh, iaitu jangan buat apa yang Nabi larang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak melakukan sebarang ibadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Ni satu part yang penting juga. Kalau Nabi buat ibadat semayang macam ni, tirulah macam dia. Nabi buat ibadat haji macam tu, tirulah macam dia. Nabi puasa macam tu, puasalah macam Nabi. Nabi keluarkan zakat macam tu, keluarlah zakat macam tu pada sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tu dia utusan siapa? Dia utusan Allah. Gerak-geri dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semak balik. Yang keempat ni penting juga ni. Semak baliklah hidup kita. Dia ada dua jenis manusia yang kita pelik zaman sekarang ni. Yang Nabi suruh buat, dia tak mau buat. Yang Nabi tak buat, dia buat. Faham tak? Yang Nabi suruh buat, yang Nabi buat, dia tak nak buat. Yang Nabi tak buat, dia pula nak buat. Jadi cara yang paling baik adalah buat ibadat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita berada di atas jalan yang lurus tu. Jalan atas jalan yang lurus tu. Contoh jalan yang lurus ni ada signboard kan signboard kata tidak boleh membelok. Kita tengok sikit CCTV, dia belok juga. Dekat jalan tu ada lampu isyarat, merah tandanya berhenti, hijau tandanya berjalan, kuning tandanya cepat pecut, bersedia berhenti. Seolah-olahnya kalau Nabi bagi arahan, yang hijau ni kena buat, yang merah ni jangan buat, sepatutnya kita akan buat apa? Kita akan ikutlah. Faham tak maksud saya jalan yang lurus tu? Okey, habis dah perkara yang keempat itu, kita pergi kepada soalan-soalan tadabbur. Okey, setakat sampai nombor 4 ni faham tak? Faham ke dulu? Okey. Ayat 1 faham? Ayat 2 faham? Ayat 3 faham? Ayat 4 dah faham? Kalau kita dah faham ayat tu, marilah kita pergi kepada peringkat yang kedua, iaitu kita akan melihat soalan-soalan tadabbur. Apa yang boleh kita bincangkan tentang ayat yang telah kita baca. Saya akan pergi pada ayat nombor 1. 184 Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tuan-tuan bersedia dah nak bina soalan ni? Sebab kita solat tadabbur Jadi dia punya teknik tu, sekarang ni kita faham ayat kan. Jadi macam mana kita nak tadabbur lagi, nak tadabbur lagi. Baik, saya minta kalau boleh dalam sesi tadabbur ni, yang paling utama sekali kita kena menganggap bahawa ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 surah Yasin ditujukan kepada kita. Boleh faham tak? Ayat pertama surah Yasin, ayat 2 wal Quranil Hakim, ayat nombor 3 innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tu, orang yang sedang Allah bicarakan tu adalah kita. Itu kalau nak tadabbur, kita apabila kita buka Quran, sebenarnya Allah kata, Quran ayat ni, ayat 1 tu untuk kau, ayat 2 ni untuk kau, ayat 3 ni untuk kau, ayat 4 ni untuk kau. Kena faham yang tu dulu, boleh? Dah faham yang itu, baru kita akan dapat membina soalan. Dan yang kedua, kalau dalam sesi tadabbur nombor 2,
Kalau boleh, bersedia untuk membuat perubahan. Faham tak maksudnya? Sedia tak nak berubah ni? Ataupun tengok dululah ustaz macam mana, boleh berubah ke tak berubah. Kalau ada niat macam tu, tak sampai nanti niat baca tadabbur. Tadabbur. Mungkin sebelum ni jalan yang lurus tu kita selalu sangat nak ke belok ke kiri. Dah belajar ni, lepas ni kena steering tu dah tetap je macam tu. Okey, bersedia untuk berubah ya. Tuan-tuan nak sedia berubah? Kalau tak nak berubah, tak bersedia untuk berubah, nanti manfaat tadabbur tu tak sampai. Boleh ya? Okey. Ada soalan berapa? Dah pukul 8.59. Ada setengah jam lagi? Boleh setengah jam lagi. Tuan-tuan kerja ke tak kerja besok ni? Lemah aja. Tuan-tuan dah makan ke belum? Belum. Okey. Untuk tadabbur ni, saya akan mulakan dengan ayat nombor 1. Jadi penonton yang tak bersama dengan kita kelas di TC ni, di Tadabbur Center ni, dan tuan-tuan sendiri bersedia ya untuk berfikir. Tapi soalan tu saya dah buat dah siap-siap. Contoh sebagai contoh saja. Tolong jawab soalan tu. Kalau nak bina soalan, biasakan dengan kaedah 4W 1H tu kan. 4W tu apa? What, when, who, where, when. Itu boleh kaitlah. How tu bagaimana. Okey. Tadi kita dah kata, apabila kita baca Quran, contohnya sekarang kita sedang membuka surah yang ke-36. Surah apa? Surah Yasin. Kita pun mula dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan? Lepas tu kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Kita pun baca ayat nombor 1. Yasin. Yasin. Berhenti dulu. Stop dulu. Okey. Apa makna Yasin? Telah kita ulas sebelum ni, dengar nampak tak? Telah kita ulas sebelum ni. Okey. Seolah-olahnya Allah kata, okey, ayat nombor 1 untuk kau, Yasin. Okay, kita dah ulas sebelum ni Okey. Kita belajar sebelum ni rahsia huruf-huruf abjad, seperti mana penggunaan huruf ya dengan huruf sin. Nanti tolong rujuk balik nota yang siri 1, pengenalan dulu, ataupun yang siri yang kedua telah saya sebutkan. Dalam Al-Quran, ataupun sesiapa yang boleh faham tentang tajuk ni, nanti senang dia faham surah-surah yang ada huruf abjad. Huruf abjad semua sekali ada berapa yang digunakan dalam permulaan ayat? Ada 14. Okey, antaranya huruf ya dengan huruf sin. Kita telah belajar tempoh hari bahawa rahsia huruf terpotong ni nombor 1 untuk apa? Untuk menarik perhatian orang-orang Arab supaya dengarlah Quran yang Nabi bacakan tu. Betul tak nombor 1? Itu. Yang kedua, kita belajar tempoh hari apa? Kenapa Yasin itu diturunkan, ayat Yasin itu dimulakan, adalah untuk membuktikan bahawa Quran ini betul-betul datangnya daripada Allah, bukannya rekaan manusia. Okey, dah faham dah dia punya maksud tu? Sekarang kita tengok soalan-soalan tadabbur. Sebelum ni kita pernah baca ayat yang mana orang-orang Arab musyrikin, contohnya surah Al-Hajj ayat 72 tu. Sebelum ni kita dah belajar tolong rujuk balik. Yang Allah kata apa? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, dibacakan Quran kepada mereka, Muhammad, engkau akan dapat melihat muka orang kafir tu macam tak suka. Dia marah, dia benci, dan dia hampir-hampir nak membinasakan orang yang baca ayat-ayat kami tu kepada mereka, sebab mereka tak suka. Apa kaitan Ustaz ayat ni dengan ayat 1? Ayat 1 huruf abjad. Huruf abjad tu salah satu fungsinya untuk menarik perhatian orang-orang Arab musyrikin. Kenapa perlu tarik perhatian? Sebab ayat ni jawab apa? Mereka tak suka. Macam mana tahu dia tak suka? Fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Nampak jelas pada muka mereka tu. Okey.
satu lagi ayat surah Fussilat ayat 26 tu. Kita baca dah sebelum ni. Waktu Quran tu turun, Nabi bacakan. Orang kafir ni apa tindakannya? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir tu kata apa? Jangan dengar Quran ni, jangan dengar Muhammad baca tu. Buatlah bising-bising supaya kamu berjaya mengganggu bacaan dia, lalu dia menghentikan bacaannya. Okey, macam mana kita nak ambil ayat ni jadi tadabbur? Okey, ambil ayat tadi tu. Okey, sekarang soalan-soalan tadabbur. Kita faham ya? Tanya soalan kat kita. Kaitkan ayat tadi. Ayat tadi Allah kata apa? Orang kafir kan? Tapi kalau ayat yang tuju kat kita apa? Kita lah. Kan soalannya kita kan? Kalau dulu orang kafir tu dia tak suka Muhammad bacakan ayat Quran, berubah muka dia, lepas tu dia rasa aku nak tumbuk je Muhammad. Dia rasa nak kan? Soalannya tanya kat kita balik. Tanya kat kita soalannya, soalan tadabbur ni. Satu, adakah wajah kita berubah menjadi marah ataupun benci apabila kita dengar orang baca ayat Quran? Macam mana? Kalau kita dengar orang baca Quran kan, dengar kat radio ke, dengar kat TV ke, betul, kita lalu orang baca Quran, apakah respon yang ada pada wajah kita semua? Suka? Tak berubah apa-apa? Ke macam mana? Tanyalah. Kita jawab soalan ni. Tak ada jawapan. Faham tak soalan ni? Faham tak? Tuan-tuan yang menonton ni, tuan-tuan faham tak soalan ni? Tengok wajahnya dah berubah dah ni. Sebab pening soalan ustaz ni, dia kata. Okey, maksud dia macam ni. Ayat tu Allah tuju kepada orang kafir. Walaupun wataknya dulu orang kafir, tapi ada tak orang zaman sekarang yang dia mempunyai perangai yang sama macam orang kafir tu? Bila dia bacakan Al-Quran. Nah, macam ni nak jawab ni? Tuan-tuan suka ke orang dengar orang baca Quran ni? Suka ke tak suka? Okey, kalau saya bagi skala, kita buat 5 skala Likert kan? Skala 1, 2, 3, 4, 5. Skala 1 menunjukkan yang sangat negatif. Skala 5 menunjukkan yang sangat positif. 3 sederhana. Okey, kalau 1 menunjukkan sangat tidak suka. Kalau 2 tidak suka. Kalau 3 sederhana. Kalau 4 suka. Kalau 5 sangat suka. So soalan ni nak letak skala berapa? Kalau dengar kan, tiba-tiba buka radio, alamak, ayat Quran pula. Dah lama dah aku nak cari siaran Quran ni. Berubah muka, tadi nampak masam aja kan. Tapi bila dengar Quran, Masya Allah. Ataupun bagaimana? Okay, kita jawab soalan tu. Okay, tak apa, tak perlu jawapan. Kita bina soalan dulu. Okay, soalan yang kedua ada kaitan dengan tadi tu. Adakah kita suka mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan? Lebih kurang lah kan. Salah satu suka tak suka nampak pada wajah. Okay, sama je macam tadi tu. Contoh. Okay, boleh faham tak yang ni? Boleh faham yang ni ya? Okay, kalau kita bagi skala 1 atau 2, apa tindakan selepas tadabbur hari ni belajar? Rupa-rupanya, ya Allah Ustaz, rupa-rupanya saya ni perangai saya sama macam orang kafir dulu waktu Nabi bacakan ayat Quran Ustaz. Kalau Nabi dulu baca ayat Quran Ustaz, dia orang tak suka, muka dia berubah, dia macam nak terkam dia orang tu. Saya pun Ustaz kadang-kadang ada macam tu Ustaz. Saya tak sukalah orang baca ayat Quran ni. Saya tak sukalah dengar ayat Quran ni. Tapi kalau saya dengar lagu, tak nak sebut lah, tak boleh, saya ceria Ustaz. Maknanya kita ada sama tak macam orang kafir dulu? Tanya balik soalan tu. Tuan-tuan,
ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, jawapannya ada di tangan anda. Jadi tolonglah isi. Jika tuan-tuan duduk pada skala nombor 1 sangat tidak suka, apa tindakan selepas belajar tadabbur ni? Mesti naik graf kedua hingga kelima. Carilah jalan tu macam nak bagi suka. Kalau tuan-tuan duduk pada skala nombor 3, Ustaz, saya suka juga Ustaz, tapi kadang-kadang tak suka sederhana. Cari jalan selepas belajar tadabbur ni macam mana nak naik skala nombor 4. Kalau tuan-tuan duduk pada skala 4 suka Ustaz, lepas belajar tadabbur ni tuan-tuan cuba cari jalan macam mana lagi suka. Itu dipanggil tindakan selepas tadabbur. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Tadi ayat yang tadi, mereka cuba cari jalan macam mana nak ganggu Nabi baca kan? Iaitu mereka buat-buat bising kan? Sekarang tanya soalan itu dekat kita. Adakah kita pernah ganggu orang lain yang sedang membaca Al-Quran? Pernah ganggu tak? Tak pernah ganggu. Okey, soalan lain. Apa yang kita lakukan apabila kita mendengar ayat-ayat Quran dialunkan? Kalau zaman dulu mereka cari jalan, jangan bagi Quran tu dibaca. Sekarang pula Quran tu sudah dibaca. Contoh, tuan-tuan buka lah FM tut, dengar ayat Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Apa tindakan tuan-tuan dan puan-puan apabila dengar Quran tu dialunkan? Adakah anda cari FM lain? Buka pula TV, rupa-rupanya sedang pertandingan tilawatul Quran. Tuan-tuan akan tukar tak channel lain? Saya tak boleh bagi jawapan. Maknanya kalau zaman dulu mereka cari jalan macam mana Quran ni tak dibacakan, jangan sampai kat telinga, buat hinga-binga. Sekarang teknik lembut. Jangan sampai kat telinga tu maknanya apa? Kalau dengar radio tadi tu, jangan sampai kat telinga, kita akan buat apa? Cari FM lain lah Ustaz. Satu, kalau tengok TV, soalan ni. Rupa-rupanya Ustaz, malam ni pun saya tahu, selama ni saya lebih kurang dia macam orang-orang kafir dulu Ustaz. Nabi bacakan Quran, mereka cuma cari jalan tak nak bagi Quran dibacakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya insaf lah Ustaz, saya nak berubah lah Ustaz. Tindakan selepas tadabbur, baru Quran tu jadi panduan. Itu baru berapa ayat? 2 ayat. Kan betul tak? Selama ni kita tahu fakta kan, tapi tak kait dengan diri kita. Okey, jawapan jangan bagi lagi. Kalau saya bagi skala 5 tadi tu, isilah. Nanti kita buat skala dia akan datang. Okey, tindakan selepas tadabbur tengok tadi. Okey. Okey. Yang berikutnya, ayat nombor 1 kita belajar tempoh hari juga. Kenapa Allah gunakan huruf-huruf terpotong? Jawapannya adalah apa? Kerana untuk menyatakan Quran tu bukan Muhammad yang reka. Sebab huruf terpotong tu seolah-olah Allah kata, hei orang kafir Quraisy, kalau kau kata Muhammad tu reka Quran, cuba kau gunakan huruf ya, huruf sin tu reka, buat satu surah guna wakaf yang sama. Contoh kan. Okey, contoh ni lah ayat dia yang dulu kan. Allah kata apa? Mereka kata Quran ni yang direka oleh Muhammad. Lepas tu mereka kata apa? Quran ni cerita dongeng-dongeng orang dahulu kala. Tengok ya. Kalau dalam ayat ni Allah kata orang yang kafir itu berkata, kalau ayat ni kena pada kita? Kalau ayat ni kata apa? Dan mereka berkata, mereka ni sebenarnya siapa? Kalau tuju pada kita, kita ke? Boleh jadi? Okey, soalan tadabburnya apa? Okey, tolong perhatikan soalan-soalan tadabburnya, tolong ya. Adakah buku cerita ataupun novel yang direka-reka oleh manusia lebih menarik minat kita daripada Al-Quran? Contoh, Quran Nabi Muhammad reka ke? Tak. Quran cerita dongeng ke? Tak.
Allah kata, kalau Allah nak membuktikan bahawa Quran itu bukan Muhammad reka, bukan cerita dongeng, aku yang bawa turun, kata Allah. Aku cabar kamu semua orang kafir Quraisy, kamu buatlah surah yang sama macam Quran, gunalah huruf ya, gunalah huruf sin tu. Nampak tak dia punya hikmah dia? Jadi tanya balik kat kita semua, ya Allah, aku tahu Quran itu datang daripada Engkau ya Tuhan. Dia bukan reka-reka seperti mana orang mereka cerita dalam buku-buku. Orang buat cerita-cerita fantasi dalam novel-novel. Orang buat fiction dalam novel-novel. Kan? Wartawan tambah-tambah cerita, wartawan yang buat cerita dalam surat khabar. Tapi yang dongeng-dongeng itulah yang aku lebih minat ya Allah daripada Quran. Aku tahu Quran itu Engkau yang datangkan, tapi aku tak minat lah. Adakah kita begitu? Jawab soalan tu. Saya tak marah ya, macam marah kan. Ini dipanggil bahasa penekanan. Betul tak tuan-tuan? Kita baca Yasin kan, baca ayat tu kan, tapi pada hakikatnya yang kita baca terbalik dengan apa kita buat. Okey, tanya balik. So, baiki baliklah. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Mudahkan cerita, saya pergi kepada ayat nombor 2 ya. Ayat nombor 2, nampak tak tadi macam mana soalan tadabbur dengan tindakan? Maknanya kalau kita buat skala, kita kata, ya Allah, betul lah Ustaz, saya lebih sukalah kalau saya baca Quran. Saya lebih sukalah saya boleh habis baca novel. Satu hari saya boleh habis 350 buku surat. Tapi Quran ni kenapa ya Ustaz? Kenapa? Jadi tindakan selepas tadabbur, cari jalan kat mana punca yang menyebabkan kita boleh dahulukan novel. Yang novel tu sebenarnya orang yang reka, orang yang buat visual, bayang-bayangkan cerita tak betul pun. Betul tak? Dengan kalam Allah yang hebat, Allah yang datangkan. Sila ambil tindakan selepas tadabbur. Kalau saya buat bengkel, kita dah minta tuan-tuan tulis, tolong present. Saya minta tuan-tuan nyatakan bila nak buat. Kita akan guna konsep PDCA. PDCA ni bukan please don't change anything. PDCA ni maksudnya apa? Planning. Plan, do, check, action. Dia panggil macam tu. Anda faham tak? Maknanya kalau kita buat dalam bengkel tadabbur, tuan-tuan kena senaraikan. Ustaz, saya dah tahu dah, saya duduk skala 2. Saya banyak lebihkan bacaan-bacaan yang orang buat Ustaz. Saya lebih suka. Saya tak pernah miss baca surat khabar satu hari Ustaz. Saya tak pernah miss buku cerita Ustaz. Ada dalam jadual saya. Tapi Quran, kayak contoh kan, maka apa tindakan itu kita kena buat planning. Plan dulu. Lepas tu do. Bila nak buat, bagaimana, sumber apa nak pakai, itu dalam bengkel. Tapi untuk hari ni, dalam solat ni saya minta maaf ya, kita tak dapat nak buat teknik itu. Jadi tuan-tuan kena jawab dan buat sendirilah. Okey, faham ke ni? Minta maaf ya, ini semua untuk diri kita semua, untuk saya dan tuan-tuan semua. Ini panggil teknik tadabbur. Tadabbur ni sebenarnya jangan terkejar banyak sangat ayat dulu. Tadabbur ni sebenarnya kita merenung. Tuhan, kau nak kata ke aku ke ni? Kau nak kata ke aku ke ya Allah? Macam tu. Kena macam tu. Kalau kita baca Quran, kita kena anggap Quran itu ditujukan kepada kita. Memanglah Quran itu turun pada orang kafir musyrikin, Yasin. Sebenarnya Quran tu boleh kita baca, Allah kata, nah Yasin untuk kau baca. Itu tadabbur. Okey, saya pergi ayat nombor 2. Boleh? Okey, ayat nombor 2 kita belajar Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sebelum ni kita juga telah belajar kenapa Allah bersumpah. Kerana kalau Allah bersumpah dengan benda yang disumpah, maknanya perkara itu agung. Betul? Maknanya kita belajar ayat nombor 2. Apa yang agung? Apa yang agung pada ayat nombor 2 ni? Quran tu agung. Macam mana tahu Quran tu agung? Sebab Allah gunakan sebagai salah satu disumpah. Allah, dia tidak akan bersumpah melainkan benda yang disumpah itu mempunyai keagungan, kepentingan dia. Okey, dah tahu maksud ayat tu kan? Jangan pergi ayat nombor 3 dulu. Bina soalan-soalan tadabbur. Okey. Apakah cara yang kita lakukan untuk mengagungkan Quran? Kita tahu kan,
Kita baca ayat nombor 2. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Kita dah belajar. Hari tu aku pergi kelas solat tadabbur, aku dapat belajar kalau Allah bersumpah saja dengan perkara yang disumpah, benda tu agung. Rupa-rupanya Quran ini agung. Kan betul tak? Setuju tak fakta tu? Setuju. Kalau kita tahu Quran tu agung, apa tindakan yang kita lakukan untuk menunjukkan bahawa Quran itu betul-betul agung? Apa bukti dia? Apa bukti dia, tuan-tuan? Sebenarnya apa yang kita agungkan? Quran kah? Muzik kah? Filem kah? Betul tak, tuan-tuan? Seolah-olah kan, seolah-olah Tuhan kata Allah bersumpah Quran tu agung, tapi kita baca setiap minggu wal Quranul Hakim, wal Quranul Hakim, tapi lepas baca wal Quranul Hakim, apa yang kita agungkan? Contoh, kita baca kami malam Jumaat. Contoh hari Jumaat tu apa dia agungkan? Hari Sabtu tu apa yang diagungkan? Hari Ahad tu apa yang diagungkan? Isnin apa diagungkan? Rabu apa diagungkan? Sampai naik Jumaat, baca balik semula malam Jumaat wal Quranul Hakim. Kita faham tak? Kalau benda tu dia agung, benda tu kita muliakan, kalau Allah muliakan, sepatutnya nampaklah benda tu kita agungkan. Kalau kita kata yang teragung agung, kita akan buat apa? Guna bahasa yang okey, jumpa dia kita hormat, kita bentang dia kapek. Tapi Quran agung dia kita buat apa? Quran yang agung tu Ustaz, mudah je Ustaz. Saya Quran agung tu saya simpan dalam almari Ustaz, saya tunggu Ramadan baru saya buka. Adakah itu membuktikan kita mengagungkan Quran? Jawab soalan tu. Saya tak nak jawab. Kita buat solat tadabbur ni, kita kena jawab. Biarlah kena kat kepala kita. Sebab itulah tujuan Quran. Nampak tak? Jawablah. Saya sendiri pun saya tahu apa level saya mengagungkan Quran. Saya faham. Sehari baca Quran tak? Berapa ayat kau baca? Apa tindakan kau nak memahami Al-Quran? Amboi. Kalau handphone yang banyak cerita-cerita tak betul, banyak benda-benda fasik dalam tu, kita tak pernah lepas daripada melihat dia. Tidur handphone, bangun handphone, dalam tandas handphone, lepas sembahyang Assalamualaikum terus dicapannya handphone. Tetapi Quran yang Allah kata dia itu Al-Hakim, kamu tak agungkan dia seperti mana kamu mengagungkan handphone kamu. Benda tu saya tunjukkan untuk diri saya juga. Itu kita baca tadabbur, sebenarnya yang dapat banyak faedah adalah saya. Sebab saya diamanahkan solat tadabbur. Saya tahu tak? Saya ni tahu tak? Banyak tahu. Saya baca ayat ni, saya lagi tepat, saya lagi terkena kepala saya tahu. Tuan-tuan tak apa lagi sebab tuan-tuan tak mengajar. Saya ni mengajar, tuan-tuan. Tahu tak dia punya impact apa? Impact dia, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang mengajar, ajar orang mengagungkan Quran, tapi kalau dia tak agungkan, tuan-tuan, dia punya berat, tuan-tuan, dia punya azab, tuan-tuan. Jadi mesej dia janganlah mengajar. Tak adalah mengajar lah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan-tuan, Quran ni agung tau. Siapa yang ada kaitan dengan Quran, dia akan jadi agung. Contoh apa? Dalam banyak-banyak malam, apabila Quran dia turun, malam itu jadi agung. Kan? Malam apa? Malam Qadar. Dalam banyak-banyak bulan, apabila turunnya Quran pada bulan itu, bulan tu jadi agung. Bulan apa? Ramadan. Dalam banyak-banyak Rasul, apabila dia yang diturunkan Quran kepadanya, dia jadi Rasul yang terbaik. Rasul apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak malaikat yang dia menyampaikan wahyu terutama wahyu Al-Quran, dia menjadi malaikat yang paling agung. Malaikat apa? Jibril. Dalam banyak-banyak umat para nabi, umat itu menjadi ummatan wasata kerana diturunkan padanya Al-Quran. Dia dapat mesej Quran. Umat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita yang belajar Quran, kita akan jadi apa? Manusia yang apa? Manusia yang agung di sisi Tuhan.
Disebabkan apa? Quran. Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan dia mengajarkan Quran tu. Tuan-tuan pun jadi orang yang paling bagus, saya pun jadi orang yang paling bagus. Maknanya apa saja buat kaitan dengan Quran, dia adalah the best. Tuan-tuan zikir, baca Quran, itulah zikir yang paling terbaik. Tuan-tuan banyak-banyak kelas tuan pergi, dalam banyak-banyak kelas tuan pergi kelas Al-Quran, itu kelas yang terbaik. Sebab apa? Quran. Tuan-tuan faham tak maksud saya nak sampaikan ni? Maka jawablah soalan ini. Macam mana soalan ini muncul? Macam mana soalan ini muncul? Sebab kita faham tentang faedah sumpah tu. Lepas ni kalau kita belajar faedah masa pula, kita akan belajar pula bab masa kan. Okey, itu kemudian kita boleh faham tak? Boleh tak ikut teknik ni? Boleh faham ya? Penonton boleh faham ke tak boleh faham? Nanti tolong komen nanti. Boleh faham tuan-tuan? Adakah kita dikatakan orang yang mengagungkan Quran kalau kita hanya mengkhatamkan masa kita nikah dulu je? Betul tak? Adakah dikatakan orang yang mengagungkan Quran ni hanya nak dibaca masa orang mati je? Betul tak? Okey, saya bagi maklumat tambahan lah. Saya sebut banyak pasal tadabbur Quran ni sebab kita nak masuk dalam Ramadan kan. Tuan cari saya satu ayat dalam Baqarah. Ramadan ni bulan apa? Bulan Ramadan bulan apa? Bulan Quran. Cuba baca ayat dalam surah Baqarah tu. Sebelum Allah kata puasa, Allah kata apa dulu? Nombor 1. Sebelum Allah kata puasa, Allah kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah sebut bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran, dia adalah petunjuk. Bawah tu baru datang kalau kamu jumpa anak bulan, kamu puasa. Faham tak? Maknanya nombor 1 apa dulu? Ramadan tu bulan Quran. Jadi apa tindakan selepas tadabbur? Setelah kita isi skala, rupa-rupanya ustaz, saya punya skala ni skala 2 je saya dalam mengagungkan Quran. Sepatutnya saya duduk skala 5 ustaz. Apa tindakan selepas tadabbur? Antara waktu yang paling elok kalau kita buat jadual planning tu, saya akan mula membaca Al-Quran dengan terjemahan dia. Dia punya waktu bila nak mula? Ramadan. Dah tak lama dah Ramadan. Boleh tak kita bertindak lepas ni? Kita bertindak selepas ini untuk kita mengagungkan Quran. Waktunya yang sangat sesuai adalah bulan Ramadan. Lepas Ramadan jangan berhenti dah. Itu yang kita akan masuk nanti, plan, do, check and action. Okey tuan-tuan, saya terpaksa bagi ringkas kerana sebab kita slot macam ni, saya tak ada whiteboard dan target sebagainya, jadi saya sebut ringkas saja. Okey, sikit lagi ada dalam 4 minit lagi. Okey. Kita belajar juga pada ayat nombor 2 Allah cerita Quran tu hakim kan. Hakim ni kita sebutkan kuliah lalu kan, Quran ni bijaksana kan. Quran ni dia penyelesai masalah. Quran ni pemutus. Quran ni dia banyak hikmah lah. Hakim kan. Okey. Soalan-soalan tadabbur dah boleh kita boleh bina. Adakah kita menjadikan Quran itu sebagai hakim, sebagai panduan, sebagai rujukan dalam setiap pekerjaan yang kita buat? Kan? Ingat tak kita bincang hakim tu apa? Allah puji Quran tu, Quran ni hakim. Okey, maksudnya macam ni. Siapa sini kalau dia nak buat apa saja pekerjaan dia akan tengok dulu Allah kata apa ya? Allah bagi ke Allah tak bagi aku buat ni? Aku nak mesej ni, Quran kata apa? Boleh tak aku mesej macam ni? Boleh tak aku tak mesej macam ni? Tengok Quran kata apa dulu? Apa kata Allah dulu? Dia kata apa? Utamakanlah pandangan Allah tu kan? Allah dulu. Allah nak tahu Allah bagaimana? Wujud Al-Quran. Quran kata apa? Sebab Quran ni Al-Hakim. Kita kalau nak tahu, kalau dia jadi hakim, dia mesti bagi keputusan yang tepat kan. Jadi rujuk Quran tu. Itu soalan tadabbur. Tindakan selepas tadabbur, jawab soalan tadi tu, insya-Allah tahulah dia punya tindakan selepas tadabbur. Okey.
cukuplah tadabbur dah 28 cukup sampai ayat 2. Nanti kelas akan datang kita sambung lagi berapa ayat, dan kelas akan datang kita tadabbur ayat nombor 3 dan 4 dulu ya. Lepas tadabbur dah tahu tindakan apa nak buat, dia punya gap ni maksudnya ayat ni kata begini, rupa-rupanya jurang kita jauh, maka kita ambil tindakan selepas tu. Okey, berhenti cukup sampai ayat nombor 2 untuk soalan-soalan tadabbur ST dan juga tindakan selepas tadabbur. Jawapan tu nanti tuan-tuan simpanlah, tak perlu tuan-tuan present, tak apa. Itu kita dengan Allah Taala. Saya cuma ajar teknik saja. Sebenarnya ada lagi lebih dalam untuk tadabbur ni. Nanti yang slot tu nanti saya akan bagi kemudian. Sebab kita nak fokus ayat dulu. Takut nanti sebab ialah kadang-kadang dia baru dengar tiba-tiba soalan tadabbur. Macam tu. Ya. Okey. Ada apa soalan nak tanya? Okey ke ni? Nampak macam penat je esok nak kerja. Ada soalan apa tak? Boleh ikut ke nak bina soalan-soalan tadabbur tu? Yang tu sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh. Tengok ya, baru sampai ayat 2, rupa-rupanya banyak tak kena atas kepala kita. Baru 2 ayat je. Bayangkan kita nak belajar lagi 83 ayat contoh. Kita ambil contoh Yasin contoh saja kan. Nanti belum belajar pasal Rasul. Rupa-rupanya selama ni kita banyak ikut jalan kiri dan kanan. Kan? Itu kaedah tadabbur. Orang dulu-dulu dia memang macam tu. Nanti saya akan ajar lagi macam mana nak berinteraksi dengan satu ayat. Kalau ayat tu jumpa ayat azab, stop dulu, jangan baca ayat kedua, minta lindung daripada azab. Kita sadaqallah. Kan? Dia beza dengan Nabi baca. Tapi tak apa, kita masuklah tadabbur ni, kita baiki berinteraksi dengan ayat pada ayat, insya-Allah. Semoga dapat manfaat, terutama jadi saya yang mengajar Quran, yang menyampaikan maklumat. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Tolong doakan saya ya. Sama-sama kita berdoa lah, insya-Allah. Kita jumpa slot akan datang ya. Tuan-tuan tunggu tarikh dimaklumkan. Tapi saya kena buat kerap sikit. Tapi kita masih duduk tema pasal Rasul. Okey, untuk solat tadabbur ni saya tak akan cerita semua ayat dalam surah Yasin tu. Saya cuma pick up ayat saja. Habis tema Rasul, saya akan masuk tema tentang ketuhanan. Dan kita akan tengok nanti, adakah selama ini kita betul berinteraksi dengan ayat Quran tu. InsyaAllah kita jumpa nanti. Tuan-tuan sesuai ke datang hari Ahad ni? Nampak macam payah sikit hari Ahad ni kan? Hari apa yang sesuai nak datang? Jumaat, Sabtu, Ahad boleh? Nanti bagi makluman ya. Okey, ada apa soalan? Minta maaf ya, saya minta maaf banyak kalau terkasar bahasa, saya mengecek hati mana-mana pihak. Kelemahan saya, kekurangan saya minta ampun dan maaf banyak-banyak. Saya cuma menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Sebenarnya mesej ni sebenarnya saya lah yang paling utama sekali yang buat slide ni. Saya buat slide ni tak tangan saya ni top kena kat diri sendiri macam tu. Saya sebenarnya walaupun nampak macam susah kan, sebenarnya saya lagi banyak dapat istifadah dia sebenarnya untuk diri saya. InsyaAllah kita jumpa nanti ya. Pagilah akan datang. Dah 9.32 dah, lewat 2 minit. Ada soalan apa? Pakcik ada soalan apa pakcik? Pakcik boleh ikut ke pakcik? Ikut ya, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nota ada kan? Tentang nota tolong minta ya. Okay, boleh kita bersurai.
Pakai live streaming. Pakai live streaming. Live FB je. Streaming banyak pula ni. So boleh tengok kat FB lah. Lepas ni dia boleh kalau buka FB Tadabbur Center tu dia akan record lah. So dah boleh ulang balik semula dah. Sebab kita habis ke ambil siri tu? Siri 2 tak datang, 1, 2. Tu nak tengok lagi. Tak apa nanti tengok. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BDS kita jumpa kan? Pernah datang kan? Ya, juga. Selalu Masya Allah. Ayah, jumpa lagi. Kata Bashir Insya Allah. Ada apa orang? Aman? Ya, juga. Selamat. Kuat soalnya. Allah Akbar. Ustaz tu dah tutup ke belum?